Siri bercakap dengan jin bahagian 4. Kereta Datuk tersadai di tepi jalan. Sudah seminggu hari raya berlalu, tapi rumah Datuk tetap sibuk dengan anak cucu yang datang berhari raya ke rumahnya. Pada malam 27 likur yang lalu, Datuk turut bersama memasang lampu di halaman rumah dengan anak cucu. Datuk membelikan mercun untuk anak cucunya. Sesungguhnya Datuk amat menyayangi semua anak cucunya dan memang menjadi kebiasaan dalam hidup Datuk. Pada hari raya yang pertama, dia akan mengumpulkan anak cucunya di anjung rumah. Makan lemang dan rendang bersama anak cucu. Kemudian akan mengepalai anak cucunya pergi ke masjid untuk sembahyang hari raya. Lepas itu Datuk akan mengajak semua anak cucunya pergi ke tanah kubur, menziarahi kubur nenek moyang yang sudah pergi. Datuk pun menunjukkan kubur Datuk nenek moyang pada anak cucu sambil menyebut keistimewaan nenek moyang pada masa hayat mereka. Dalam suasana yang sibuk itu, tiba-tiba Datuk menghilangkan diri. Tidak ada siapa yang tahu ke mana Datuk pergi. Bila salah seorang cucu mengesyorkan supaya kehilangan Datuk itu dilaporkan pada pihak polis, nenek dengan tenang bersuara, "Usah bimbang, dia akan balik dalam sehari dua ini. Dia berhari raya ke rumah yang lagi satu." Jawapan nenek itu menghilangkan keraguan anak cucu. Nenek pun menceritakan pada anak cucu sepanjang bulan puasa yang lalu, Datuk tidak pergi turun memburu. Dia banyak menghabiskan masa di kampung orang Bunian bersama isteri barunya. Setiap kali Datuk pulang, dia membawa buah tangan untuk nenek yang dibekalkan oleh orang Bunian. Sebagai isteri yang setia, nenek tidak pernah bertanya tentang isteri muda Datuk. Nenek tahu kalau ditanya dan disoal jawab nanti, Datuk naik darah. Akibatnya akan berlaku pertengkaran. Kalau sudah bertengkar, nanti mudah masa muka. Kalau ini terjadi, tentulah tidak elok. Malu pada anak menantu dan cucu cicit. Demi menjaga kerukunan rumah tangga dan anak menantu, ada baiknya perkara itu dibiarkan. Itulah pendapat nenek. Dia merasa bersyukur pada Tuhan. Kalau Datuk sehat dan boleh makan dengan baik, itu sudah cukup. Bagi nenek, kalau dikasihkan Datuk sepenuh hati pun tidak ada gunanya. Satu hari nanti, salah seorang daripada mereka akan berpisah juga, atas kehendak Allah yang Maha Besar. Barangkali esok atau lusa dia akan meninggalkan Datuk, bila nyawa miliknya diambil oleh Tuhan. Begitu juga dengan Datuk. Tidak ada yang abadi di dunia ini, melainkan Allah yang Maha Bijaksana. Nenek menghitung semuanya ini. Kerana itu dia tetap bersikap tenang dan senang ke atas apa yang terjadi pada diri Datuk. Akhirnya anak cucu cicit Datuk yang berkumpul di rumah terpaksa meninggalkan rumah Datuk kerana urusan diri masing-masing. Ada yang sudah bekerja sendiri dan tidak kurang pula yang makan gaji. Kereta yang bersusun di depan rumah Datuk sebuah demi sebuah meninggalkan halaman rumah Datuk, pulang ke tempat masing-masing. Nenek berpeluk-peluk dengan anak cucu sambil mendoakan keselamatan mereka semasa dalam perjalanan. Nenek berharap pada hari raya tahun depan anak cucu akan kembali ke kampung. Cuma yang nenek tekilan hanya satu sahaja, iaitu semasa kereta anak cucunya bergerak, Datuk tidak ada dapat melambaikan tangan dan Datuk tidak dapat memeluk anak cucunya dengan penuh mesra. Mengingatkan semua ini, nenek jadi sayu. Perasaannya cukup hibah. "Sampaikan salam pada Datuk," kata Ahmad Zaki, cucu Datuk yang ke-12. Matanya merenung muka nenek. "Boleh, jangan bimbang." Nenek memberikan pengakuan. Ahmad Zaki yang lewat sekali meninggalkan rumah Datuk merupakan seorang guru yang mengajar di sekolah menengah Dr. Burhanuddin di Taiping. Bila semua anak cucunya pergi, nenek kembali dengan kerja membelah pokok sirih di belakang rumah, melihat ayam yang bertelur di reban, serta memetik kacang panjang. Kalau diikut kata hati, nenek mahu sahaja mengikut salah seorang dari anak cucunya, duduk bersama mereka. Tidak guna kalau duduk rumah sendiri sedangkan suami selalu sahaja meninggalkannya. Bila nenek mengkaji semula hal ini dengan sedalam-dalamnya, dia tidak rela meninggalkan Datuk. Dia mengira semua yang terjadi atas dirinya adalah kehendak Allah yang Maha Besar. Sudah 3 jam anak cucunya pergi, tapi telinga nenek masih dapat mendengar suara anak cucu, bagaikan terbayang tingkah laku anak cucu di depan matanya. Nenek tidak tahu pukul berapa anak cucunya pulang meninggalkannya.
Yang pasti, masa anak cucunya pulang tadi, matahari baru naik segala. Tapi sekarang matahari sudah pun berada di pucuk kelapa. Nenek masuk ke dalam rumah. Sebaik saja dia membasuh dan memotong kacang panjang, dia terdengar bunyi suara kereta masuk. Nenek menerpa ke muka pintu. Dia melihat Muhammad Hakim keluar dari kereta. "Kenapa? Ada barang yang tinggal?" tanya nenek. "Tak ada apa, Nek. Kereta Ramlah berlanggar dekat Pekan Pusing." Nenek diam. Dia tahu Ramlah cucunya itu dalam perjalanan pulang ke Johor Bahru, bertugas sebagai seorang pegawai kastam. "Apa yang kita mesti buat?" Nenek menyoal. Muhammad Hakim suruh nenek masuk ke dalam keretanya untuk pergi ke Batu Gajah. Pada jiran sebelah telah ditinggalkan pesan. Bila Datuk balik, suruh dia pergi ke hospital Batu Gajah. Jiran yang baik hati itu berjanji mahu menyampaikan amanat. Bagaikan digerakkan oleh sesuatu, Datuk yang sudah lama tinggal dengan isteri mudanya di Kampung Bunian teringat mahu balik. Isteri mudanya tidak menahan. Datuk pun balik. Datuk sampai ke rumah waktu maghrib. Dia tidak bertanya pada jiran tentang nenek yang tidak berada di rumah. Selepas sembahyang, seorang jiran datang menemuinya dan menyampaikan berita yang dipesan. Datuk menerima pesan itu dengan tenang. "Terima kasih. Aku ingat lepas sembahyang Isya aku nak pergi," kata Datuk pada jiran yang menyampaikan pesan. Apa yang dicakapkan oleh Datuk itu dikotakannya. Lepas sembahyang Isya, Datuk pun menghidupkan enjin keretanya. Kemudian menutupnya semula. Datuk buka bonet kereta untuk memastikan dia membawa barang keperluan sekiranya tayar keretanya bocor di tengah jalan. Datuk periksa enjin kereta. Dia yakin keadaan keretanya cukup baik dan selamat untuk perjalanan jauh. Masa Datuk meninggalkan rumah, keadaan langit agak mendung. Tidak ada bintang mengerdip. Tiada bulan sabit di kaki langit. Datuk terus memandu kereta Ford Anglia-nya dengan tenang membelah kegelapan malam. Kereta Datuk sudah pun melintasi Kampung Buruk Bakul dan Simpang 3. Bila masuk ke dalam kawasan Kampung Bulu Aur, hujan mula turun dengan lebatnya. Agak sukar juga Datuk memandu dalam hujan di malam hari. Dia terpaksa membawa keretanya dengan perlahan sekali. Sesekali Datuk terbabas ke tepi jalan bila berselisih dengan lori balap atau lori ikan. Datuk terpaksa memberhentikan keretanya. Datuk sudah pun melalui jambatan Lordin di Tanjung Belanja. Sekarang Datuk sudah memasuki Pekan Parit. Hujan tidak juga beransur reda. Walau apa yang terjadi, Datuk tetap mahu meneruskan perjalanannya ke Hospital Batu Gajah. Datuk meninggalkan Pekan Parit sehinggalah sampai di satu seleko. Kereta Datuk berhenti dengan tiba-tiba. Dia cuba menghidupkan enjinnya. Usahanya tidak berjaya. Dalam hujan yang lebat itu, Datuk keluar dari perut kereta. Datuk membuka bahagian depan dengan lampu picit di tangan. Dia meraba semua wayar yang terdapat pada enjin kereta. Badannya sudah basah dan dia menggigil kesejukan. Datuk ingin menghidupkan kereta namun masih tidak berjaya. Datuk membunyikan hon, juga tidak bersuara. Datuk masih juga tenang, walaupun dia tahu dia sekarang berada di tempat sunyi. Di kiri kanannya penuh dengan hutan tebal. Kilat mula bermaharajalela. Dari cahaya kilat itu, Datuk dapat memastikan bahawa dirinya berada tidak jauh daripada Bukit Berapit. Setiap kali cahaya kilat memancar, dia dapat melihat Bukit Berapit yang tertegur berdiri di kiri kanan jalan. Hujan terus turun. Jalan raya sudah penuh dengan air melimpah-limpah. Datuk melihat jam di tangan sudah hampir pukul 12 malam. Tidak ada sebuah kereta pun yang melintas di situ. Datuk tetap menggigil dalam perut kereta Ford Anglia. Tiba-tiba Datuk melihat ada cahaya api dari sebelah kanan jalan. Dia memastikan cahaya lampu itu datangnya dari sebuah rumah. Datuk ambil golok lalu diselitkan ke pinggang. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke rumah yang ada cahaya lampu itu. Datuk menguncikan semua pintu kereta. Datuk menyeberang jalan dalam hujan yang begitu lebat. Datuk masuk ke dalam satu lorong menuju ke rumah tersebut. Sampai sahaja Datuk di rumah itu, kilat pun memancar. Datuk dapat melihat rumah itu ialah sebuah rumah batu bertingkat 2.
Di halamannya penuh dengan pokok-pokok bunga yang sudah basah dengan air hujan. Datuk masuk ke bawah rumah lalu mengetuk pintu berulang-ulang kali. Tidak ada jawapan. Datuk ketuk lagi. Pintu pun terbuka. Seorang perempuan muda berdiri sambil di tangannya tertatang sebuah pelita minyak tanah. "Saya mahu tumpang berteduh," kata Datuk. Begitu, masuklah ke dalam. "Tak payah, biarlah di luar saja." "Jangan begitu, masuklah." Pelawar perempuan itu mendesak juga Datuk supaya masuk ke dalam rumah. Akhirnya Datuk masuk. Dia disuruh duduk di ruang tamu. Perempuan yang baik hati itu memberikan Datuk kain pelikat dan baju Melayu. Datuk terus memakainya. Perempuan itu juga memberikan Datuk secawan kopi panas sehingga habis dihirup oleh Datuk. Datuk terasa badannya cukup segar. "Tinggal seorang saja?" tanya Datuk. Perempuan muda yang berambut panjang itu tersenyum. Lampu minyak tanah terlintuk liuk ke kiri dan ke kanan, ditiup angin malam. "Mak dan ayah saya pergi ke Bagan Serai, tengok orang sakit." "Suami?" "Saya belum bersuami. Dulu bertunang dengan askar, tapi tunang saya mati ditembak komunis di Sungai Situ. Kalau begitu tidak manis saya berada di rumah anak dara malam-malam ini. Apa salahnya? Kita tidak berbuat jahat. Awak datang dengan kereta awak rosak, dan saya berkewajipan menolongnya. Masa ini masa awak. Nanti ada masanya saya memerlukan pertolongan dari awak. Awak perempuan yang baik hati." Usahlah terlalu memuji, tingkah perempuan muda. Di luar rumah hujan terus menggila. Petir dan kilat juga menunjukkan gagah. Angin yang bertiup kencang menghasilkan bunyi suara daun yang berlaga sama sendiri. Sesekali terdengar bunyi dahan pokok yang sekah. Datuk terdengar bunyi lolongan anjing sayup-sayup di luar bersama bunyi suara kucing berkelahi. Dari arah dapur Datuk terdengar bunyi pinggan dan piring berlaga. Serentak dengan itu, Datuk terdengar bunyi suara perempuan menilai. Datuk tidak menyoal apa yang didengarnya pada perempuan muda itu. Dia tetap tenang. Tentulah tidak wajar sekali bertemu di rumah orang yang baik budi bahasa mahu menyoal hal pribadinya. Itu biadab namanya. Datuk tidak mahu perempuan muda itu menuduh dia biadab. Malam itu perempuan muda yang cantik, berbibir nipis, berdahi luas, memberitahu Datuk bahawa dia dan orang tuanya berasal daripada Pulau Pinang dan berbangsa Cina. Masa zaman pemerintahan Jepun, mereka tinggal di Batu Gajah dan mereka sekeluarga terus memeluk agama Islam. Bila Jepun kalah, mereka pindah ke Seputeh dan membeli rumah dan tanah yang mereka duduki sekarang ini. Dengan penjelasan itu, Datuk senang hati. Kemudian, perempuan muda itu memberikan Datuk sebuah bilik yang lengkap dengan katil dan meja serta almari. "Bilik untuk awak tidur di sini," ujar perempuan muda itu. Datuk melihat sebatang lilin yang dimama api tersedia di atas meja. "Saya bimbang. Esok saya suruh orang baiki kereta awak," tambah perempuan cantik itu. "Kereta awak dan awak selamat di sini." "Terima kasih." Perempuan muda itu merapatkan daun pintu bilik. Datuk terdengar perempuan muda itu mengunci bilik dari luar. Datuk tersenyum dan terfikir bahawa perempuan muda itu berbuat begitu adalah untuk kebaikan dirinya. Dia bimbang Datuk akan keluar mencarinya di tengah malam, lalu mengapa-apakan dia. Datuk menggelengkan kepala. "Aku tidak sejahat itu," kata Datuk dalam hati. Dia rebahkan badan atas katil. Bila Datuk mahu merapatkan kedua belah kelopak matanya, dia terdengar bermacam-macam bunyi di luar. Ada bunyi orang berjalan, ada suara orang menangis. Datuk tidak menghiraukannya, barangkali itu cuma perasaan sahaja. Akhirnya Datuk terlelap. Dia bermimpi ada orang berkepala anjing datang padanya, lalu mahu membaham pengkal pahanya. Datuk melawan dengan sekuat hati. Dalam perlawanan itu, Datuk tewas pada orang yang berkepala anjing. Orang yang berkepala anjing itu mengoyak daging paha Datuk. Darah bertaburan dalam bilik. Datuk menjerit dengan sekuat hati. Lalu dia pun terjaga. Datuk terkejut kerana hari sudah cerah. Matahari mula bersinar dan masuk ke dalam ruang bilik. Datuk mengerutkan dahi kerana dia mendapati dirinya cuma tidur di atas simen di sebuah bilik yang kotor dan buruk. Tidak ada katil, tidak ada meja. Cuma yang ada hanya tunggul kayu dan batang pisang. Datuk keluar.
Datuk menarik nafas panjang. Rumah yang malam tadi indah ternyata sebuah rumah buruk yang hanya menanti masa untuk rebah ke bumi. Di halaman rumah penuh dengan hutan keduduk, serunai laut. Pemandangan sekitar rumah itu amat menyeramkan. Datuk mencari perempuan muda yang melayannya semalam. Tidak nampak batang hidung. Datuk pergi ke ruang tengah. Dia melihat satu cawan sumbing yang kotor. Di dalamnya ada air hitam yang busuk. Ada 2-3 ekor bangkai cicak yang kembung perutnya terdapat dalam cawan itu. Datuk mengucap panjang. Dia ingat malam tadi dia minum di situ. Dia yakin air itu sudah masuk ke dalam perutnya. Syaitan. Aku dipermainkan oleh syaitan. Bisik batin Datuk. Dia pun meninggalkan kawasan rumah itu menuju ke jalan raya. Datuk cuba menghidupkan enjin keretanya. Suara kereta mengaum. Datuk cuba memandu 2-3 rantai ke depan. Keretanya tidak mengalami sebarang kecelakaan. Datuk terus menuju ke Hospital Batu Gajah. Namun dia kecewa. Ramla yang terlibat dalam kemalangan jalan raya sudah meninggal dunia. Jenazahnya telah dibawa pulang ke kampung malam itu juga. Datuk menceritakan kisah yang dialaminya pada seorang pekerja di Hospital Batu Gajah. Begini pakcik, rumah tu rumah tinggal. Anak dara tuan punya rumah tu menggantung diri di ruang tengah rumah. Beritahu pekerja itu pada Datuk. Sebab dia kecewa kerana tunangnya berkahwin dengan orang lain. Oh, begitu. Suara Datuk lembut. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا